Oke, Assalamualaikum, selamat petang. Oke, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat petang, Doktor. Oke, oke, dah lama tak buat kelas kan. Untuk hari ni, saya rasa belum last lagi lah. Sebab saya cuba siapkan material untuk chapter 6 ni, tapi ada lagi yang saya belum complete. Yang tu nanti mungkin saya cover, kalau perlu lah, kalau perlu saya cover masa masa session untuk praktikal nanti. So hari ni saya cover yang mana sempat dulu. So jadi untuk chapter 6, chapter last lah, chapter last kita punya. Um, okay, chapter 6, Rapid Prototyping Towards IR 4.0. Sebenarnya saya dah buat recording untuk yang ni sebab saya hari ni terlibat dengan apa ni, audit, tapi ada masa sikit. So saya buat live lah. So yang recording tu saya bagi juga lah nanti. Saya dah backup in case kalau tak sempat. Okay, untuk chapter 6 kita ada beberapa subtopik yang utama lah. Pertama, rapid prototyping in design process. Lepas tu IR 4.0 pillars, flexible manufacturing, classification of RT, direct and indirect tooling method, dan last adalah agile manufacturing. Jadi hari ni mungkin saya cover RP, IR4, saya cover design process, IR4 pillars dengan saya rasa dua tu je kot. Yang lain uh, saya akan sama ada saya bagi recording atau saya cover untuk last uh, last kelas untuk apa? Practical lah. Hmm. Okey, untuk uh, subtopik dalam chapter 6 ni dia macam banyak, dia tak fokus lah, dia macam dia macam mencapah lah tajuk dia. So dia melihat kepada beberapa isu-isu yang general dan penting juga lah sebenarnya dalam chapter 6 ni. Dia cuba kaitkan dengan IR 4.0 lah, apa kaitan antara RP, apa peranan atau kat mana RP ni dalam IR 4.0. Okay, first kita tengok dalam design lah, design process. So of course kita dah tahu RP banyak memberi apa ni contribution lah dalam design process. So sebelum adanya RP, mungkin proses tu uh, lebih sukar, bukan sukar, lebih dengan adanya RP ni dia banyak benda yang memudahkan proses dalam RP, terutama dalam membuat model, sama ada functional model atau just apa ni review model. So dia of course dengan adanya RP ni dia memberi banyak impact lah, banyak impact kepada design process. Okay, so dalam setiap apa produk pun, design process ni kita boleh katakan yang paling utama lah. Yang pertama adalah design process lah. Mungkin kita sebagai end user kita tak nampak lah stage tu kan, sebab kita biasanya kita sebagai pengguna kita hanya tengok end product je. So dalam design ni dengan adanya RP dia banyak beri impact lah. Cuma impact tu uh, berdasarkan proses RP tu mungkin impact dia berbeza lah antara antara jenis-jenis RP yang ada. Tapi yang pasti dia banyak memberi impact lah kepada design proses.
So dalam tajuk design ni saya cuba highlight antaranya adalah dalam design rules. Design rules ni dan beberapa perkara yang lain. So first kita tengok pada design rules. Design rules ni maksudnya apa yang rules lah. Rules kan biasanya rules ni kita kena ikut lah kan. Kalau tak ikut pasti dia akan bagi efek yang tak baik lah pada hasilnya. Maknanya dalam 3D printing design ni, dalam design yang menggunakan 3D printing, kita pun ada design rules dia lah. Okey, kita harus pergi kepada rules of thumb. Ni basic lah. Rules of thumb ni biasa dengar kan, basic dia. First, korang pun dah buat hari tu, dah lalui sepanjang SEM ni, kita buat projek. Apa yang jadi concern kita yang utama adalah masa kita nak design ataupun nak fabricate sesuatu dengan menggunakan RP atau 3D printing, kita kena concern pasal dia punya overhangs. Overhang ni apa? Overhang ni benda yang tergantung lah. Dari bawah, contoh dari bawah kita dongak ke atas, supaya kita nampak dari bawah tu nampak atas kita tu, itulah benda yang overhang. Contohnya ceiling kan, ataupun benda-benda yang tergantung. So kesan dia apa? Dengan adanya overhang ni, dia akan beri kesan kepada support lah. Biasanya dia punya rules of thumb, dia punya angle tak smaller than 45 degree. Smaller than 45 degree. Ataupun kita kena concern juga pasal thickness. Ini secara general baru secara general. Wall thickness ni akan secara langsung relate dengan layer thickness. Jadi contoh kalau satu machine 3D printer tu layer thickness dia 1. So wall thickness paling minimum tak boleh lebih kurang daripada 1 lah. Sebab dia takkan boleh buat lah. Kalau thickness dia 1, dia first spring layer dia adalah 1 mm. Kalau kurang tak boleh buat. Contoh kebiasaan 0.8 mm. So kita nak consider benda-benda tu. Patut a wide large flat surface and use rounded corners to avoid warping. So warping ni adalah salah satu sebenarnya isu yang common dan sebenarnya critical lah, warping ni. Tak kira lah printing tu daripada metal, powder ataupun polymer. Ultimaker kita pun sebenarnya ada isu warping lah. Dia lagi chances untuk berlakunya warping tu lagi tinggi apabila surface dia nipis dan besar. Bila dia banyak surface tu banyak di print pada permukaan ataupun platform, dia lagi tinggilah chances untuk dia warping. Warping ni tahu warping tu meleding ataupun dia banyak melibatkan heat masa printing tu. Part tu panas kan, panas. Contoh laser yang menggunakan metal printing, tu pun sebenarnya banyak isu warping. Okay, lagi decide what is the minimum level of detail. Disebut pasal detail your models required and choose a 3D printing process accordingly. Detail ni maksudnya berapa smooth permukaan yang kita nak. Contoh satu bentuk yang ada curve, berapa smooth kita nak. Adakah kita boleh accept dia kasar ataupun lagi smooth? Itu adalah berapa minimum level of details yang kita nak. Jadi saya tunjuk contoh gambar dia. Betul. Okey, kita daripada rules of thumb tadi, kita masuk kepada lebih detail sikit lah. Contohnya overhang. Sebut lagi pasal overhang. Okey, gambar ni menunjukkan overhang lah, tergantung kan. Ni overhang ni. Ada apa? Pada bawah ni ada terlebih daripada bawah ni. So kita panggil itu adalah overhang lah. All 3D printing process build parts layer by layer. Material cannot be deposited into thin air, so every layer must be printed over some underlying material. Jadi printing ni memang dia tak boleh tergantung lah, of course lah, sebab itu fizik hukum alam. Dia tak boleh tergantung. Kalau tergantung dia jatuh lah kan.
gantung dia jatuh. So of course dia mesti daripada bawah. So kalau nak ada yang tergantung, dia mesti ada support lah. So jadi isu dia kat sini, kalau mungkin ada setengah part yang tak perlukan support. Contohnya SLA ataupun benda yang dalam powder, walaupun dia tak perlukan support, sebenarnya kalau part yang tak kritikal, kita boleh, mungkin dia boleh terapung lah. Kalau dalam powder tu memang dia tak perlu support sebab dia dah memang dah tertanam dalam tu. Itu pun rules apa ni, dia punya hukum kan, hukum alam lah orang kata. Dia tak tergantung, tapi dia tak perlukan support benda yang dalam powder ni, tapi dia still ditampung oleh powder yang kita tak gunakan tu. Jadi sebabnya overhang ni sebab dia tak boleh print on air lah kan. Jadi macam disebut tadi, angle dia dalam 45 degree lah kalau nak buat. Kalau perlu lebih, so sebab itulah dia perlukan support lah. Jadi support ni kita cuba elakkan kalau boleh. Kalau tak boleh, terpaksalah kita guna support. Tapi kesan dia bila ada support, kita kena buat post processing, kita kena buang, dan kita kena buat finishing. Lagi satu kesan dia material lebih banyak digunakan lah. Okay, wall thickness. Wall thickness tadi kita sebut juga pada dalam rule of thumbs. Okay, ni contoh wall lah. Wall ni gambaran lah wall ni, Berlin wall kot. Wall as a good practice, always add thickness to your model. Walls with thickness greater than 0.8 can be printed successfully with all process. So ni berapa nipis ataupun berapa kecil kita punya part lah. Okay, kat sini dia cakap memang macam ni, memang 0.8. Kalau kurang 0.8, sama ada dia mungkin boleh printing tapi kita nampak dia kecil je, ataupun kalau powder tu memang tak wujud terus lah. Kalau contoh metal powder, kalau kita kecil daripada layer thickness, memang takkan ada benda tu. Dia memang tak boleh buat printing. Kalau bentuk tu kompleks, bila ada part yang tak berjaya keluar seperti mana CAD model, mungkin dia akan menjejaskan performance printing tu. Jadi mungkin printing tu boleh fail dan sebagainya. Lepas tu warping, saya dah sebut tadi lah. Ni yang slide ni dia lebih detail lah warping. Boleh baca balik kat sini. Warping ni berlaku sebab apa? Biasanya warping ni berlaku bila ada heat. Masa printing tu heat proses berlaku. Lepas dia print, heat tu akan dissipate, akan hilang untuk dia cool lah kan. Semasa proses menyejukkan tu, dia ada thermal stress. Thermal stress tu yang menyebabkan berlakunya warpage. Okay. Semua poin ni saya dah sebut tadi. Mungkin cara kita nak elakkan, salah satu cara kita nak elakkan warpage, contoh pada Ultimaker yang kita gunakan tu, kita boleh spray dengan something macam glue lah. Kita spray dulu dekat layer tu, maksudnya bila dia print, first layer yang terkena pada apa ni, layer kita spray tadi tu, biasanya kita spray pakai wax rambut. So kita spray dengan benda tu, so bila dia kena heat antara material tu bersentuh dengan heat tu sendiri, so dia akan bertindak balas dengan layer wax tadi. Mungkin dia akan bertindak sebagai glue. So dia boleh grip kepada surface printed part tu tadi. Okay, lagi adalah level of detail. Level of detail ni macam saya cakap tadi, berapa smooth surface yang kita nak. Okay, so saya sebut lagi, kita sekarang berada dalam subtopic General Design Consideration for 3D Printing. General Design for 3D Printing. So antaranya adalah level of detail. Contoh kat sini gambar yang kita tengok ni,
Okay, daripada sebelah kiri ni kepada kanan tengok ada beza. Yang first paling kiri ni tengok, kita boleh tengok dia punya surface pun kasar kan, tanpa kita boleh tengok layer dia. Mungkin layer ni lebih tebal. Dan ke kanan dia lagi detail lah, lagi halus. Itu maksud detail, level of detail. Level of detail. So yang ni, yang last ni memang sangat smooth, kita tengok dan licin. Malah kita mungkin tak perlukan post processing pun. Tapi ketiga-tiga ni bukan dari printing yang sama, 3D printer. Yang first ni saya rasa daripada sama ada ceramic printing ataupun powder. Powder. Yang ni mungkin FDM, yang ni mungkin yang pakai resin, yang last ni mungkin SLA. So lagi detail. Lagi detail, lagi detail, lagi thick dia punya layer thickness. Dan kesan dia kalau layer thickness lagi nipis, apa kesan dia? Dia akan effect kepada masa printing time. So bila kalau compare dengan 1 mm dengan 0.5 mm, dah dua kali kan, dah 100% lah, dah 100% dia punya, kalau segi masa tu dah double lah. Kalau dari setengah mm compare dengan 1 mm kan dah apa ni, satu kali ganda kan. So benda-benda ni kita kena consider lah, sama ada in term of limitation pada 3D printer tu sendiri, ataupun sejauh mana kita nak part ataupun design kita tu quality dia macam mana. So benda-benda tu kita kena consider. Okay, dalam slide ni saya ada bagi link yang lebih detail. Nanti saya tak share lagi sebab saya tak finalize lagi, nanti saya share. So nanti korang just tengok dulu kat sini, take note apa yang penting kan. Style saya dalam apa ni, lecture, saya terus bagi tahu apa benda yang penting. So jadi saya tak akan ulang lah. So kena take note. Kalau saya cakap penting, benda tu adalah penting. So nanti saya bagi link, saya bagi slide, nanti boleh refer lah. Dalam link ni dia bagi satu table lah. Benda ni sebenarnya daripada company yang bagi, tapi benda ni sebenarnya adalah common, general. Dalam ni dia ada cerita lah pasal support wall. Ni table ni saya dah compile, dia bukan macam ni lah. Kalau dalam table sebenar tu dia dalam satu bentuk table, sebab dia besar sangat. Saya potong-potong lah untuk nak explain apa yang diceritakan dalam table ni. Okay, design rules of 3D printing. Kita boleh tengok kat sini belah kanan ni, dekat kolom ni ada support wall, unsupport wall macam mana. Kalau support wall ni dia ada bentuk macam L macam ni, betul. Ni wall, dia ada sebelah ni ada support. Unsupport dia macam ni je, roti. Support and overhang macam ni. Ni pandangan depan ni. Dan sebagainya, emboss, horizontal hole. Dan ni connecting, escape hole. Dan benda ni dia ceritakan kepada beberapa mesin lah. Nanti setiap mesin dia akan tunjuk macam mana rupa dia. Kalau FDM macam mana, kalau SL stereolithography macam mana, SLS macam mana, MJM macam mana, Binder Jet macam mana, DMLS macam mana. Okay, ni nanti boleh refer dekat slide, boleh tengok lah macam mana rupa dia. Tu just untuk knowledge. Okay, so far tadi untuk subtopik 1 tadi. Okay, rapid prototyping design. Nanti design ada satu lagi tajuk, mungkin kat belakang slide ni jadi macam berterabur sikit. Tak apa, nanti saya akan bagi tahu lah yang mana penting untuk diberi perhatian. So next kita akan masuk kepada IR 4.0 pillars. So kalau nak tanya boleh tanya terus. Okay, IR 4.0. IR 4.0 ni yang tajuk ni kan. Ni lah tajuk yang core pada tajuk ni. Okey, ingat balik IR 4.0 dia ada 9 pillars.
So far 9 pillars lah. Mungkin kalau ada bacaan terbaru dia dah tambah lagi, saya tak sure lah. So yang diperkatakan sebelum ni adalah benda ni lah. Saya tak double check betul ke tak yang 9 ni. Saya rasa benda-benda ni memang ada. Mungkin kalau berbeza tu nanti boleh ubah lah. Sebab saya ambil pun kadang-kadang ada dia guna term yang tak sama. So since ada additive ni dah betul lah. Ada visual reality, ada additive manufacturing, ada IoT, big data, cloud computing, ada advanced simulation, autonomous robots, universal integration dengan cyber security. Okay, video ni panjang juga sebenarnya. Tak apa, saya cuba laju-lajukan sikit, nanti boleh tengok balik. Okay, ni nak highlight ni additive. Okay, sekejap. Saya stop ya lah. Terlajak pula sekejap. It was in Okay, video ni nanti korang boleh tengok balik. Panjang lah ni. Saya malas nak play kan balik. Saya rasa korang pun dah ada idea lah apa benda dalam tu kan. Okay, ada 3 video kot kat sini. Yang kedua ni, untuk mengulas kesediaan Malaysia dalam menyambut Kalau kita mengikuti berita so yang kedua ni dalam konteks yang lebih dekat, iaitu dalam Malaysia sendiri pun boleh tengok. Benda ni sebenarnya baguslah tengok sebagai pengetahuan tambahan. Benda-benda macam ni lah kalau nak gebang dalam interview, benda-benda macam ni lah sebenarnya. Technical sebenarnya memang kalau dia tahu korang fresh graduate, company memang tak expect tinggi pun pasal technical. Dia akan tanyalah benda-benda basic mungkin dalam masa belajar tu. Tapi benda-benda macam ni lah, benda-benda yang general, yang relate dengan trending terkini. Biasa benda-benda tu yang boleh membuatkan orang yang termuda kita tu tertarik lah. Okay, lagi. It was in these Swiss mountains that Pun saya dah tunjuk sebelum ni. Video ni sebenarnya bagus video ni. Dia cerita pasal IR4 ni sangat padat lah. Dia cerita daripada awal daripada IR1 sampai 4. Lepas tu pas IR4 ni cerita siapa dia punya yang mula-mula perkenalkan istilah istilah IR4 ni kan.
So ditunjuklah contoh dan sebagainya. So nanti boleh tengok. Okay, so apa yang saya nak cuba sampaikan dalam chapter ni adalah sebenarnya roles of additive manufacturing dalam IR 4.0 ni. So saya petik daripada satu paper yang dipublish pada tahun 2017. 2017 tu kira related lagi, valid lagi lah. Kalau ikutkan 5 tahun tu kira masih tempoh 5 tahun ke belakang lah. Mana 5 tahun ke belakang lah, kira masih boleh diterima. Kalau lebih sikit pun okey, sebab benda ni lebih kepada review paper. So the role dalam paper ni dia beritahulah role of additive manufacturing in era of IR4. Okay, so dia highlight kat sini, dan saya juga suka nak highlight kat sini dari segi apa yang kita boleh tengok IR4 ni dalam dalam IR4 ni, antaranya adalah material, dalam material, process, design related issue dan drawback and future direction. Okay. First kita akan tengok material. Maksud paper ni, macam mana cakap maksud paper ni, kita kan sekarang chapter 6 ni kita bincang pasal RP dalam IR 4.0. So tajuk ni memang paper ni memang relate lah dengan main topik kita. So kita sebut RP dalam IR 4 kat mana peranan dia, kat mana yang best sangat tu kan. So antaranya kat sini lah, dalam material, process. Sebenarnya banyak lagi lah, tapi dalam paper ni kita fokus pada sini. So first kita tengok material. Okay, sebelum tu kalau proses manufacturing, kalau dalam IR4 ni dia banyak membincangkan pasal smart factory. Smart factory. Kat sini boleh tengok lah smart factory. Saya rasa kat Malaysia pun dah ada, cuma sebab saya pun tak berapa visit dekat, mungkin kilang-kilang yang multinational dah ada lah. Cuma saya pernah tengok dengan real lah benda ni. Saya pernah berpeluang melawat kilang hire aircon tu kan, yang terbesar dia punya factory di China lah, di Qingdao. Logi yang terbesar di Qingdao, China. So kita boleh visit kilang tu. So saya pernah masuk kat kilang tu. Masa tu memang besar lah kilangnya, dan dia bawa kepada satu section, ada satu bahagian dalam kilang tu memang dia buat mass manufacturing lah. Macam biasalah dia buat aircon, banyak saiz aircon lah, daripada aircon rumah sampai aircon yang sebesar aircon dia buat. Itu satu yang memang dia buat. Batch ni dia nak macam ni, batch ni ikut batch lah, ikut model. Satu lagi dia bawa adalah ni lah, kat kilang tu memang dah implement apa ni IR4 ni. Kita boleh nampak, saya boleh nampak setiap benda ada connection antara station, input, output, semua menggunakan digital. Jadi salah satu department dia ada satu order, dia boleh order custom order daripada customer. Contoh customer nak satu aircon yang macam, ataupun produk yang macam ni, dia nak macam ni, contoh mesin basuh ke apa, customer boleh custom, dia nak macam ni, warna apa, nak features apa, selagi dalam package yang dia offer lah. So daripada customer masuk data, dia terus masuk kepada sistem dia, sistem order, dan akan link terus kepada manufacturing. So dia akan buat dalam manufacturing tu, daripada assembly, daripada awal sampailah packaging, sampailah delivery kepada customer. So dia boleh buat custom.
sebenarnya nak control tu susah sebab dia kalau manual lah, kalau manual susah nak buat macam tu, nanti pening. Tapi dengan adanya sistem ni, combination sistem dia boleh buat. So itu antara salah satu ciri smart manufacturing lah. Contoh kat sini dalam figure ni dia nak highlight dalam smart manufacturing dia dah ada beberapa, dah gabungkan lah elemen-elemen IR4. Kalau yang tengok yang saya highlight kat sini, yang bulat-bulat ni, merah ni, ini adalah elemen-elemen dalam IR4 lah, dalam kilang ni. So daripada customer, okay, dia mungkin data kan, cloud computing ni, dalam ni dia akan ada IoT, ada big data, dan flow dia, flow sampai lah mungkin ada satu ni dia melibatkan additive manufacturing sampai lah siap logistik sampai customer. So nak bagi tahu antara benda yang hangat diperkatakan dalam AR4 ni dalam manufacturing adalah smart factory. Smart factory ni kalau kita pergi visit satu company di Subang Jaya, IME. IME ni dia supplier untuk SolidWorks. SolidWorks kita ni biasanya education IME akan supply. So dekat dia pun provide sistem untuk smart factory ni lah. So masa kita pergi tu kita boleh tengok ada demo dia buat multiple station untuk smart factory ni. Dan apa ni, setup factory tu pun sebenarnya tak besar, tapi memang untuk real manufacturing lah. Kita boleh tengok ada machining apa semua tu. Okey, material. Okay, material. So first kita masuk kepada material tu. Pergi balik kepada material. So dalam material ada beberapa benda yang di highlight. Antaranya adalah metal ni kita fokus kepada metal additive manufacturing, MAM. Pada peringkat permulaan 3D printer diperkenalkan, material tak banyak. Mungkin metal pada awal-awalnya yang saya tahu aluminium. So dengan berkembangnya RP ni, so material pilihan dia dah banyak lah. Dia boleh pergi kepada stainless steel, aluminum alloy dan sebagainya. Jadi dengan berkembangnya teknologi ni, so pilihan banyak. Maknanya banyak fabrication ataupun manufacturing process boleh embed metal additive manufacturing dalam dia punya proses lah. So semakin banyak pilihan material, semakin banyak lagi application kan. Lagi ni yang best, smart material ni antara yang disebut kat sini ada shape memory alloy SMA, shape memory polymer dan piezoelectric. Yang dua shape memory ni kalau pernah tengok lah apa itu shape memory. Shape memory ni contoh satu metal kita panggil train lah. Kita boleh train shape mana yang dia akan terbentuk. Contoh satu dawai kita boleh set pada certain temperature, dia akan berada dalam bentuk macam spring. Contoh dalam bentuk macam spring. Bila dia contoh sampai 80 degree, dia akan jadi bentuk yang kita train tadi. Contoh dalam bentuk spring. Maksudnya kalau kita panaskan kepada 80 degree, dia akan jadi bentuk spring. Tapi bila di bawah suhu tu, dia akan jadi bentuk biasa. Bentuk mungkin kita boleh tegangkan dia, kita boleh luruskan dia. So bila dia sampai je temperature yang kita temperature properties dia tu, sekejap Hello. Bang. Yeah. Ya bos.
kami okey. Kami. Hmm. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Oh. Ah. Ah. Kalau masukkan terus pun okey. Sebab aku tengok sekarang geng-geng AZ dah banyak keluar dalam Main Sejahtera. Banyakkan yang pergi Pesada dulu kan. Dia naik nama kat Batu Pahat. Kalau boleh keluarkan awal-awal, mungkin boleh skip yang Batu Pahat tu. Kan? Tak. Ha. Tahu tak apa. Ha. Ha. Dulu JB, tapi sekarang tengok geng-geng yang pergi JB tu nama naik ke Batu Pahat, BB Mall. BB Mall. Ha. Dia ke. Ha. Kan. Boleh juga. Okey. Alright. Okay. Okay, sorry. Uh, Apa tadi ya? Sekejap. Smart material tadi ya. Smart material. Uh, Shape memory alloy. Shape memory alloy. Sebelum ni shape memory alloy hanya untuk bukan 3D printing lah. Sekarang dah boleh buat dengan menggunakan 3D printing. Lagi hydraulic and electronic, so pun boleh buat direct dengan 3D printing dan special material macam concrete, textile, food, lunar dust, apa ni yang terbaru saya rasa, seramik pun dah ada. Seramik pun dah ada. So satu material lah. Ini contoh shape memory alloy. Ni bukan alloy, ni polimer. So dia, okay, dia boleh train. So dia, bila dia bila dia touch dengan badan apa dia, jari ni ada certain temperature kan. So dia akan ni terbentuk. Ya. Hello. Ya. Ah.
Itu contohlah. Ini pun kalau ni yang alloy, tengok dia uh, ni dia dah train dah jadi spring. So dia 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 ubah bentuk daripada asal tu. So dia cuba, lepas tu dia kenakan apa ni, heat. So dia kembali kepada bentuk yang asal dia tadi. Sebab tu nama dia shape memory lah. Okay. Lepas tu tadi material, sekarang adalah proses. Sekarang proses. Dalam proses ni kita still fokus kepada metal additive manufacturing process. So dalam metal additive manufacturing process ni kita boleh klasifikasikan kepada 4 type yang utama lah. Satu, powder bed fusion. Powder bed ni saya dah highlight pada chapter yang teknologi tu, rapid prototyping teknologi tu. Powder bed ni SLM, DMLS, ni powder bed. SLM, DMLS tu tajuk penting tu, saya dah cakap sebelum ni, tajuk tu penting. Direct energy deposition, metal jetting, bender dan sebagainya lah. So ni contoh-contoh nama mesin yang daripada teknologi yang atas ni. So kat sini kita nak highlight pasal hybrid manufacturing. Hybrid manufacturing ni saya bagi tahu dulu lah. Dia adalah gabungan antara proses machining dengan additive manufacturing. Contoh CNC gabung dengan additive. Biasanya kita start dengan additive, kita buat satu part, kita print dulu, lepas tu mungkin untuk finishing kita akan guna CNC dalam satu flow lah. Contoh kita tengok kat sini, ni hybrid manufacturing. Ni dia guna metal deposition lah untuk ni dalam RP lah ni. Ini RP. Dia buat 3D part lah. Saya tak sure part apa. Cuma selepas AM baru dia guna SM, subtractive manufacturing, machining lah, CNC. So mungkin untuk buat finishing, tengok dia buat finishing, lepas tu sambung lagi. Ni mungkin part lain lah. Okay, mungkin part ni so yang luar tu dia buat pakai deposition tadi, lepas tu di finishing dengan menggunakan machining. Itu hybrid. Hybrid ni okay. Nampak bunga api ni. Bunga api ni maksudnya penting. Saya tak tahu berapa orang yang perasan kan. Saya dah cakap tajuk untuk hybrid ni penting. Nasib lah siapa yang tak dengar, saya dah bagi tahu Hybrid manufacturing ni penting. Hybrid manufacturing ni combine AM dengan subtractive. So kalau kita tengok figure kat sini, hybrid the best of both. So dia gabung lah. So kalau tengok sebelah sini CNC machining, yang hijau ni adalah kelebihan lah. Kelebihan repeatable ni kita boleh ulang-ulang sebab ada recording. Dari recording kita boleh ulang-ulang. Precise, of course lah, CNC precision machining kita tak boleh lawan, memang CNC. Good surface finish, high productivity, tapi dia wasteful. Dia wasteful sebab dia machining lah kan. Part yang kita tak nak dia buang, sebab tu subtractive, wasteful. Tapi kita tengok pula sebelah ni, additive manufacturing, kelebihan dia less material waste, geometrical freedom, material option. Material option ni banyak material kita boleh guna, long cycle time, poor surface finish. Jadi long cycle time ni dia boleh cover dengan high productivity kat sini. Kalau poor surface finish ni dia cover dengan precise ataupun good surface finish.
Dan manakala wasteful dekat CNC ni dia boleh cover dengan less material wastage. Okay. Ni nak tengok gambaran gabungan antara hybrid dengan CNC lah. Okay. Okay, type ni dah sebut tadi lah, laser apa semua kan. Okay, ni. Ini apa penting? Okay. Ini penting. Kau dengar kan? Saya risau aku termute mic. Okay. Dengar. Okay. Dalam hybrid ni, macam mana kita nak terangkan hybrid ni dalam IR, dalam additive manufacturing? Dia ada situation that shows application of AM in hybrid manufacturing. Hybrid manufacturing ni satu proses lah, tapi untuk merealisasikan hybrid ni kita gunakan AM. Dalam situasi yang macam mana AM ni, AM macam mana nak cakap bahasa Melayu? Kalau baca dalam bahasa Inggeris, saya nak terang bahasa Melayu pun berbelit-belit. Situation that shows the application of AM in hybrid manufacturing. So macam mana AM tu boleh menjadikan hybrid manufacturing tu dijayakan, macam tu gitu. Jadi hybrid process refer to combination of additive and subtractive manufacturing. Ni dia punya secara maksud dia lah, secara general maksudnya combination of additive and subtractive. Okay. Lepas tu yang saya garis ni perkara penting lah. This approach is used both to enhance the dimensional accuracy and to accelerate the overall production process. Dia sebenarnya tak kisah sama ada machining dulu atau yang dulu baru datang additive, atau additive dulu baru datang machining. Jadi mungkin kalau additive dulu, mungkin CNC akan cover balik untuk surface, CNC akan surface buat finishing balik. Itu maksud dia lah, enhance dimensional accuracy and to accelerate the overall production process. So mungkin kalau nak buat machining satu part tu daripada awal buat machining, dia mungkin ambil masa berbanding dengan kita gunakan metal 3D printing. Okay, metal 3D printing untuk dapatkan seketul part, jadi bila dah dapat maknanya printing tu mungkin kalau kita buat machining daripada awal mungkin dia ambil masa 6 jam. Kalau kita buat printing gunakan metal 3D printer, mungkin dia akan ambil masa sejam atau 2 jam. Kita dah jimat 4 jam kat situ. Jadi untuk finishing, of course setakat ni untuk metal 3D printing dia belum mampu lah challenge keupayaan CNC ni nak dapat surface yang licin apa semua tu. So dekat lepas tu baru kita sambung dengan proses machining. Itu maksudnya dia accelerate overall production ni. Kat sini ni maksud accelerate overall production. Dia boleh lajukan lah, dengan adanya gabungan antara machining dengan additive manufacturing. Itu namanya hybrid manufacturing. Okay, lagi ni situation maknanya korang kena gambarkan lah macam mana AM ni berlaku atau AM ni memainkan peranan dalam hybrid manufacturing. So next ni tengok the problem of fabricating complicated area where a single manufacturing process is not sufficient can be overcome using hybrid technique. Ni saya dah sebut tadi lah. So ayatnya lebih detail kat sini. Ni dia sebut pasal complicated.
Jadi isu accuracy ni isu complicated. So lebih kurang lah, tapi situation dia yang beza lah. Maknanya mungkin sebenarnya situation ni sama dengan saya cakap tadi tu. Mungkin dekat subtractive tak boleh buat, additive top up. Dekat additive tak boleh, subtractive top up, macam tu. Lagi okey, ni salah satu ni contoh lagi situation AM dalam hybrid manufacturing. Kita ambil contoh FDM. FDM ni sepatutnya bila sebut FDM ni korang dah tahu apa benda FDM, sebab korang hampir satu sem bergelumang dengan mesin FDM. Ultimaker tu ke FDM lah tu. FFF ataupun fused filament deposition. Korang tahu, kita tahu FDM ni dia XYZ. Dia punya axis lah. Axis untuk dia beroperasi adalah XYZ. Cuma yang Z tu adalah daripada platform, XY tu daripada head nozzle tu. Jadi dia sama dengan nature pada CNC ada XYZ juga. Jadi kat sini dia cakap FDM ni were used as process which the extruder was designed to switch from AM to SM without sacrifice the working space. Jadi saya tak tahulah ni idea ataupun memang benda ni dah ada. Rasa dah ada, tak ada masalah benda ni. Siapa yang pandai buat programming atau sebenarnya senang je nak buat 3D printer ni. Cuma saya pernah terlibat, tapi saya tak join lah dengan programming ni. Dia set XYZ tu. Set ada satu projek sebelum ni dia buat printing concrete, so head apa semua axis tu kita buat sendiri. So benda tu sebenarnya kalau orang yang pandai pakai Arduino je. Siapa yang pandai Arduino tu mungkin dia nampak lah, sebab saya malah nak pening-pening nak belajar balik Arduino tu sebab dah ada yang expert. So saya benda tu bagi kat expert. So dia cakap nak setting tu senang je sebenarnya. Adalah programming dia tu untuk control X, Y, Z pergerakan tu. Jadi benda tu tak mustahil. Saya rasa benda ni memang dah ada lah, dah lama pun ada kot. Jadi nak cerita kat sini, FDM mula, FDM dalam satu mesin, fungsi dia FDM dulu, dia extrude dulu dengan konsep FDM. Lepas tu dalam mesin sama dia gunakan machining pula. Machining. So dalam satu workspace yang sama lah. Maksudnya kat sini dalam satu mesin yang sama lah. So tak payah daripada FDM pindah kepada mesin lain. So dalam environment, dalam working space yang sama. Ini salah satu lagi situation AM dalam hybrid manufacturing. Lagi satu, ni sambungan ke FDM process is followed by CNC machining. Ini sambungan daripada situation tadi lah. FDM process is followed by CNC machining in relation with the FDM deposition angle, so as to achieve lower surface roughness of the product as well as baca ni. So idenya kat situ lah. Okay. EBM lagi. EBM and Rapid CNC. EBM ni 3D printer. 3D printer lah kita panggil. EBM tadi yang gambar video tadi, yang display. EBM and Rapid CNC machining have proposed to improve the efficiency of the process. The milling is used as SM method together with the proper. Ni video tadi. Mula-mula display dapatkan 3D part. Lepas tu bahagian finishing dia terus sambung dengan CNC. Tengok video, ingat yang video yang saya tunjuk tadi, lepas dia buat printing, dia tunjuk gambar dia tukar head, dia tukar tools untuk buat finishing, milling lah biasanya, milling. Ni juga salah satu situation di mana AM dalam hybrid manufacturing. Hybrid, okay, tengok next. Hybrid process used to reuse existing product by adding material and successive machining. Reuse existing product by adding material and successive machining. Ini dia maksudnya dia recycle part-part yang dah ada. Lebihan daripada material yang ada, dia recycle terus, sama ada dia jadikan dalam bentuk 3D printing ataupun machining.
Contoh kalau macam sebenarnya dalam FDM ada yang jenis dia punya filament tu dia dibuat masa tu juga. Maknanya dia masuk pellet ataupun boleh advance lagi waste lah, masuk dia terus fabricate filament dalam masa yang sama, dia terus buat 3D printing. Okay, ini situation yang ada lah. Okay, design related issue so far ada ni kan, ada tanya dulu. Tak ada tu. Okay, jap. Ni design related issue. Design related issue ni pun penting Design related issue pun penting. Tengok satu topik dia apa tadi. Oh, dia dalam paper tadi kan. Paper tadi material dah tengok proses dah tengok proses ni yang yang hybrid tadi. Design related issue kita dah sebut tadi antara isu-isunya, dan mungkin juga kat sini ada yang kita tengok design related. Nak faham flow slide ni kau kena tengok balik content lah baru faham. Kalau tak mungkin macam lost lah. Ke design related issue, so ada beberapa benda yang di highlight, antaranya DFAM, Design for Additive Manufacturing. Dia juga highlight topology optimization. The world of product. Lagi tengok secara overall dulu. Formatting. Okay. The world. So dalam isu ni sebenarnya isu ni bukanlah bermaksud masalah, benda-benda yang di highlight lah, benda-benda yang mendapat perhatian. Isu ni bukan merujuk kepada masalah sebenarnya. Design related issue, benda-benda yang menjadi tumpuan lah, benda-benda yang menjadi tumpuan. Dia ada satu term dipanggil design for additive manufacturing. Okay. Mungkin kau tak sure dah ambil ke belum. DFMA, design for manufacturing assembly kan, DFMA. Yang ni design for additive manufacturing. DFMA tu kalau saya tak sure dah ambil ke belum. DFMA ni kita buat supaya kalau tak silap saya lah, kita design tu kita consider untuk dia dengan mudah boleh diassembly ataupun disassembly. Mana study case dia, kalau kau ambil subjek tu, kau ambil lah satu part kan, buat study case, masuk dalam software tu. So kau akan tahu part mana yang possible untuk kita reduce. Adalah benda-benda yang kita consider, sizing, costing dan sebagainya. Maknanya masa nak design tu, kita consider dia untuk mudah diassembly, untuk assembly dan disassemble, untuk memudahkan production lah. Jadi untuk term yang ni, jangan confuse dengan term yang DFMA tu. Ni DFAM. Ni just term lah, just apa ni, knowledge ni, tajuk ni sub ni untuk knowledge. Kalau penting kau sebenarnya pun perlu tahulah. So bila kita consider DFAM ni, kita boleh consider terus lah cost, time, quality, reliability dan CAD. So of course benda ni akan memberi kesan yang impact yang tinggi lah, impact yang bagus kepada sesuatu proses. Okay. Ini penting. Topologi ni penting. Topology optimization Topology optimization. Jadi topology optimization ni saya tunjuk gambar terus lah, senang The world of product design. Okay. Topology optimization.
Okey. Contoh satu part. Kita tengok ni yang nampak mouse saya ni. Part ni saya tak pastilah part apa lah. Part ni sebelum dia buat topology optimization. So selepas dia buat topology optimization, okey. Ini benda ni. Dia buang mana-mana design, mana-mana bahagian yang tak penting. Tak penting tu maksudnya kita boleh sacrifice tanpa menjejaskan function ataupun kekuatan part tu sendiri. Contoh kat ni yang asal ni dia ada banyak, mungkin ada dia buang beberapa tempat ataupun dia reduce macam ni. So topologi ni benda dia, topologi ni adalah apa nak cakap topologi. Topologi ni geometri yang ada pada part ni. Ni topologi. Ni topologi ni. Tapi dia kat sini guna term topology optimization. So daripada ni mungkin lebih sukar, lebih banyak. So dia bila optimize lagi kurang lah. Lagi kurang dengan syarat tanpa mengurangkan kekuatan ataupun function design yang asal. Okey, ni tak nampak sangat kot. Ni saya tengok yang ni Kita tengok part ni. Okey, part ni kalau kita pakai machining ataupun casting dia macam ni lah. Dia mungkin ni bracket ke apa ni kan. So bila kita dia punya topologi ni kita optimize, so dia buang lah. Dia buang yang mana tak perlu, tapi kekuatan dia masih sama, mungkin lebih kuat. Ni topology optimization. Dan lagi satu mungkin ni seat basikal kan, seat basikal. Okay, so dia optimizekan dia punya topologi. So dia buat macam ni kan. Dia buat apa dia panggil ni, jaring-jaring macam ni, mesh. Dia mesh macam ni. So apa kelebihan dia? Lebih ringan, malah lebih kuat. Saya rasa lebih kuat lah. Of course dia akan lebih kuat. Jadi benda-benda ni, topology optimization ni, bentuk dia kadang-kadang unik lah kan, pelik-pelik. Nak machining of course tak boleh. Nak machining confirm tak boleh macam ni. Kalau boleh pun orang tak akan buat lah, sebab kos tinggi nak buat ni. Baik kau buat casting je. Jadi kat situ lah AM ni memainkan peranan. So benda ni semua boleh dibuat dengan menggunakan 3D printing. Kalau metal lah, so far metal lah banyak metal. So ini maksudnya topology optimization. Topology optimization ni adalah satu design, satu proses yang berlaku. Cuma AM tu main peranan kat mana? Masa nak apply benda, nak merealisasikan topologi ni. Kat sini AM ambil peranan lah. Okay. The world of product design is a constant race. Let's examine how topology optimization, a widely used simulation-driven design technology, can give manufacturers a head start. Imagine a simple beam that needs to carry a single load. Engineers can typically draw upon experience to propose a workable solution. But when faced with a complex part packaged into a tight space that needs to carry multiple loads, they could use a helping hand. Rather than validating an existing design, topology optimization uses physics to enhance human creativity by proposing forms that can be easily evolved into a finished product. It enables rapid design exploration and improved development productivity, all while flagging opportunities for part consolidation. Engineers can apply manufacturing constraints at the beginning stages of design, including material, extrusion, symmetry, draw direction, cavity avoidance, and overhead angle. They can define where structure can and cannot be, and apply the expected loads that the part will see in use. Topology optimization takes it from there, generating optimal, manufacturable structures that meet performance objectives with minimum mass or maximum stiffness. Thanks for watching. Click here to discover more simulation-driven design technologies for lighter, more... Okay, itu contoh lah. So video ni pun korang boleh tengok lah.
So yang ni panjang sikit video dia. uh, Dia cerita pasal topology versus generative design. Dia just knowledge lah, yang penting apa itu topology. Mana ayat dia ni? Ni contoh lagi lah. Ini kalau guna machining, daripada machining ni dia ni nak topologi dengan dia, nak lepas dia optimize dengan menggunakan additive lah. Ni bukan hybrid ni bukan hybrid. Ini satu cerita yang lain ni. Ni satu ni dia banding. Kalau ni satu design, bila dia dah optimize macam ni design dia, tapi nak buat terus pakai AM, bukan pakai machining dulu baru pakai AM. Ni satu benda yang berbeza dengan hybrid tadi. Ni topology optimization lah. Ni contoh daripada macam ni, dia optimize jadi macam ni. So of course shape macam ni boleh dibuat dengan apa ni, additive manufacturing. Casting pun boleh buat ni sebenarnya. Casting pun boleh buat. Tapi nak ceritanya dalam topology optimization ni, AM boleh memainkan peranan kat sini lah. Ni mungkin casting pun boleh buat lah. Mungkin kadang-kadang setengah part mungkin casting lebih ekonomik sebab dia tak perlu buat finishing apa semua. Lagi isu dia berkenaan dengan format. Format asal adalah STL. Jadi lagi banyak format yang baru, yang lebih general, mungkin itu akan lebih memudahkan lagi proses dalam 3D printing. So format yang lama tu STL mungkin banyak limitation. Mungkin susah nak edit, hanya untuk slicing saja. So dah ada format-format yang terkini, AMF format, 3MF kan. So dia lebih common dan lebih memudahkan proses untuk buat printing lah. Okay, drawback and future direction saya tak habis lagi lah compile dia punya slide. Okay, nanti saya update balik. Mungkin saya bagi nota saja. Okay, ni apa ni? Okay, ni masuk sikit lah dalam context of Malaysia lah, supaya kita nampak lah context of Malaysia. Mungkin ada yang tertanya-tanya, aku ambil BNM ni prospek dia macam mana sebenarnya? Sebenarnya kalau nak cerita, kalau dekat kementerian, kalau nak minta grant kan, sebab lecturer ni setiap tahun dia biasalah mohon grant. Grant ni maksudnya kita mohon setengah bajet daripada kementerian. So contoh 100,000. So kerajaan kalau kita berjaya dapat grant tu kita akan dapat lah. Contoh 1,000 kita dapat 1,000, tapi dia tak bagi kat kita, seketul kat kita, dia bagi kat jabat yang menguruskan duit tu lah. Maknanya duit tu kita boleh guna untuk buat research. So sekarang sebenarnya manufacturing ni dalam bidang utama dah tak masuk dalam manufacturing ni. Maknanya kalau area-area utama yang hot dalam nak minta grant pun dah, manufacturing ni dah tak macam dulu lah. Dia sekarang lebih kepada green apa semua. Tapi saya tak risau masa ni, sebab manufacturing still akan menjadi benda yang utama. Manufacturing still akan jadi benda yang utama. So kita tengok kat mana. Ni just untuk makluman je. Siapa yang tak nak dengar pun tak apa. Ni tak ada dalam soalan kuasa. Ni just nak tunjuk, ni dalam Malaysia punya konteks. Benda ni dia ambil daripada kat mana nama dia ni, IR 4.0 punya ni. Saya lupa nak. Ni daripada kementerian punya ni. Kementerian mana lah?
Dia dasar IR 4.0 di Malaysia lah. So dalam tu dia ada beberapa statistik yang dibagi lah. Contoh manufacturing industry employment. Uh, so ni manufacturing. So daripada SME 42%, daripada large firm 57%, daripada 100% tu SME lagi sikit, kurang sikit daripada large firms. Ni 2016 lah, 2016. Qualification, okay, qualification 75% je. Saya pun terkejut. 75% daripada universiti dan degree, degree and above lah. 12% diploma, yang lebihnya adalah apa kita nak panggil separuh mahir, SPM dengan equivalent. Okay, dependency on foreigner labor, so 26% non-Malaysia dan 74% daripada ni lah worker. Skill 7%, low skill, semi skill 75% dan high skill 18%. So korang kat mana nanti? Number of establishment by manufacturing subsector, subsector yang terlibat lah dalam manufacturing. So paling besar kat mana kita tengok? Paling besar dalam 18% ni, 18.6 textile. Textile lah. Textile, wearing apparel and leather product. Nah, 18.6% textile. Next adalah non-metallic mineral product, basic metal and fabricated metal product, fabrication metal lah. Mungkin injection molding kat sini kot. Lepas tu wood, furniture memang hebat sebenarnya. Malaysia ni antara pengeksport terbesar perabot. Banyak tycoon perabot kat Malaysia ni. Lepas tu ni vegetable, animal oils and fats, ni makanan. Transportation, petrol, oil and gas lah 95, elektrik and elektronik, dan paling kecil tobacco. So ni just ni lah bagi idea kan. Profile of employed person Malaysia, service 62%, manufacturing 16%. Tengok besar lagi manufacturing ni 16%. Paling besar service lah, lepas tu agriculture, construction, dengan paling kecil ada mining. Manufacturing ni besar lagi bidang tu. Okay, concentration on manufacturing establishment in 2015. Dah lama lah juga. So kita tengok kat sini paling besar adalah industri kat mana? Dekat Johor lah. Kat Selangor. Lepas tu baru Johor. Lepas tu KL. Lain tu kita tengok paling sikit dekat Perlis negeri kecil. Negeri Sembilan 39. Negeri Sembilan dan Kelantan pun lebih kurang aja. Padahal rasanya Negeri Sembilan lagi banyak kilang. Okey tu. Itu saja je. Tak ada apa lah. Transport equipment, textile. Textile ni boleh tahu. High potential sector. Ni boleh lah dapat idea electronic, machinery and equipment, chemical, medical, aerospace, other sector lah, automotive, transport, textile, farmasi, metal, food processing, supi dan sebagainya. Tak ada apa ni je sebenarnya. Saya rasa tu je untuk setakat ni. Flexible manufacturing saya akan cover balik sebab saya tak complete lagi compile dia punya slide. Sebenarnya nak buat slide ni bukan senang sebenarnya. Buat slide ni
Nampak 2-3 slide tapi saya nak kena baca banyak benda lah. Saya nak kena cari material yang paling simple lah. Saya kalau boleh tak nak bagi slide yang berjela-jela. Ni pun dah kira panjang bagi saya. Okey, nanti saya update balik sama ada kita perlu tak buat pertemuan pada waktu lab. Kalau buat pun saya buat sekali je kot. Saya tak buat sebab kita lab ada hari Selasa yang Khamis. Mungkin saya tengoklah saya buat Selasa ke Khamis ke. Sekarang ada lagi tak? Minggu ni ada lagi lab tak? Dah study week ada. Oh, minggu ni study week dah? Ya. Okey, kalau macam tu sebenarnya last session tu saya memang untuk highlight review untuk overall yang kita dah jalankan. Dan saya highlight apa yang penting. So, sebenarnya dia yang last saya nak buat perjumpaan ni relate jugalah dengan study week korang tu. So nanti saya set balik, korang standby je sama ada di waktu Selasa atau hari Khamis. Nanti yang tu tak ada paksaan. Siapa nak masuk boleh masuk, tapi tak masuk rugi lah. Okey, saya satu je. Ada soalan tak? Jelas. Okey, nanti saya share dulu kot yang mana ada dalam PDF kot. Nanti korang boleh tengok. Okey. Sebenarnya dalam Canva nanti saya share juga kot. Okey, kalau tak ada apa kita jumpa nanti dalam minggu ni juga, insya-Allah kita jumpa. So standby lah. So ada apa nak tanya selain tu pasal assignment ke apa ke last Khamis ni kan. Lepas tu dah tak ada dah. Saya dah habis due date tu saya terus tutup link. Saya akan tutup link dan saya akan mula saya maaf. Pasal final pasal final nanti saya akan explain last pertemuan nanti. Okay, tak ada apa, kita jumpa lagi. Okay, terima kasih. Okey. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor.